Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini jom kita belajar sains sambil jalan-jalan. Kita dah sampai di sebuah anak sungai. Cantiknya. Cuba kamu lihat. Apakah keadaan jirim air sungai? Masih ingat lagi? Cuba kamu tengok buah apel di atas pokok tu. Mengapa terdapat ais di sekeliling buah apel? Cuba kamu fikirkan. Kenapa ya? Wah, kita dah sampai di sebuah tasik. Luas sungguh tasik ini. Tapi, mengapa air di tasik ini makin mengering sehingga nampak tanah yang merekah? Cuba kamu fikirkan, mengapa perkara ini terjadi? Soalan-soalan yang cikgu utarakan tadi, jawapannya ada pada tajuk pada hari ini. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang keadaan jirim air. Cikgu akan terangkan satu persatu proses yang terlibat serta perubahan tenaga haba yang berlaku. Tanpa berlengah masa, jom kita mulakan. Sebelum kita mula, cikgu nak kongsikan satu fakta tentang air. Tahukah kamu, air adalah satu-satunya jirim yang boleh ditemui secara semula jadi dalam 3 keadaan jirim, iaitu pepejal, air dan gas. Baiklah, mari kita berkenalan dengan 3 keadaan jirim air. Air dalam keadaan pepejal dikenali sebagai ais. Air dalam keadaan cecair dikenali sebagai air. Manakala air dalam keadaan gas dikenali sebagai wap air. Untuk membantu kamu lebih memahami tentang topik ini, mari kita buat uji kaji 3 keadaan jirim air. Jom kita mulakan. Langkah yang pertama, letakkan ketulan ais dalam mangkuk pijar dan catatkan keadaan jirimnya. Dalam langkah yang kedua, panaskan mangkuk pijar tadi menggunakan penunu Bunsen selama 2 minit. Perhatikan apa yang berlaku. Seterusnya, untuk langkah yang ketiga, teruskan pemanasan sehingga air hampir kering dan tutup penunu Bunsen selepas digunakan. Kemudian, catatkan apa yang berlaku. Mari kita lihat apakah pemerhatian yang diperoleh. Untuk langkah yang pertama, dapat diperhatikan bahawa ais adalah jirim dalam keadaan pepejal. Dalam langkah kedua, apabila pepejal dipanaskan, ia berubah menjadi cecair. Seterusnya, dalam langkah yang ketiga, apabila cecair dipanaskan dengan lebih lama, air tersebut berubah menjadi wap air. Mari cikgu terangkan pula tentang susunan zarah dalam jirim air. Dalam keadaan pepejal, susunan zarah rapat dan seragam. Dalam keadaan cecair, susunan zarah kurang rapat dan tidak tersusun. Manakala bagi gas, susunan zarahnya tidak tersusun dan jauh antara satu sama lain. Jadi, kamu sudah memerhatikan bahawa pepejal boleh berubah kepada cecair dan gas. Bagaimana perubahan jirim air berlaku daripada pepejal ke gas? Apakah proses-proses yang terlibat? Cuba kamu fikirkan ya. Baiklah, cikgu akan terangkan tentang proses-proses yang berlaku. Proses yang pertama adalah proses peleburan. Ia boleh berlaku dalam 2 keadaan. Yang pertama, ais menerima haba daripada proses pemanasan. Manakala yang kedua, ais boleh menerima haba daripada persekitaran yang bersuhu tinggi.
Untuk membantu kamu lebih memahami, cuba lihat gambar rajah yang berikut. Dalam gambar rajah itu, ais menerima haba daripada sekitaran dan mengalami proses peleburan menjadi cecair. Proses ini dinamakan proses peleburan. Proses yang seterusnya adalah proses penyejatan dan proses pendidihan. Dalam proses penyejatan, air menerima haba daripada matahari dan mengalami proses penyejatan menjadi wap air. Manakala dalam proses pendidihan, air menerima haba daripada proses pendidihan dan bertukar menjadi wap air. Mari kita rujuk semula gambar rajah tadi. Air dalam keadaan cecair akan menerima haba dan mengalami proses pendidihan atau penyejatan menjadi wap air. Kedua proses ini dinamakan proses pendidihan atau proses penyejatan. Perbezaannya, proses pendidihan berlaku pada takat didih 100 darjah Celsius, manakala proses penyejatan pada suhu sekitaran. Aiskrim, orang salji dan cube ais yang mengalami peleburan atau pencairan adalah contoh-contoh proses peleburan. Pakaian yang disidai di ampayan dan mengalami proses penyejatan dan tasik yang kekeringan adalah contoh-contoh proses penyejatan. Manakala air yang mendidih pada suhu 100 darjah Celsius adalah contoh proses pendidihan. Jadi, kamu telah mempelajari bahawa pertambahan haba boleh merubah keadaan jirim cecair daripada pepejal kepada cecair dan gas. Bagaimana pula jika keadaan sebaliknya? Apa berlaku apabila gas bertukar menjadi cecair dan seterusnya pepejal? Apakah proses-proses yang terlibat? Cuba kamu fikir-fikirkan. Baiklah, mari cikgu terangkan. Dalam proses kondensasi, wap air kehilangan haba akibat penurunan suhu persekitaran. Wap air mengalami proses kondensasi dan bertukar menjadi air hujan. Cuba kamu lihat gambar rajah ini. Wap air akan kehilangan haba dalam proses kondensasi dan wap air ini akan bertukar menjadi cecair. Proses seterusnya adalah proses pembekuan. Air tasik kehilangan haba akibat penurunan suhu persekitaran semasa musim sejuk. Kehilangan haba akan menyebabkan air tasik membeku. Cuba rujuk semula gambar rajah tadi. Apabila air kehilangan haba, ia akan mengalami proses pembekuan. Air itu akan membeku, bertukar menjadi ais. Cikgu harap kamu faham ya tentang perubahan daripada gas kepada cecair dan pepejal. Air hujan, air yang terbentuk di luar gelas berisi ais serta kacamata yang berkabus adalah contoh-contoh proses kondensasi. Manakala cube ais dan aiskrim yang membeku, pembentukan salji serta ais yang menyeliputi buah apel adalah contoh-contoh proses pembekuan. Ini adalah rumusan perubahan jirim air. Proses peleburan, proses penyejatan dan proses pendidihan memerlukan pertambahan haba, manakala proses kondensasi dan proses pembekuan melibatkan kehilangan haba. Kamu boleh perhatikan proses-proses ini sentiasa berlaku di sekeliling kamu pada setiap masa. Cikgu harap kamu dapat memahami pelajaran pada hari ini. Terima kasih kerana belajar dengan tekun. Sehingga kita bertemu lagi di episod yang akan datang, jangan lupa subscribe dan like channel cikgu. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.